Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum ni aku ada kongsi dengan korang pandangan Ustaz Azhar Idrus berkenaan dengan orang dewasa yang gunakan teddy bear sebagai bantal peluk waktu diorang tidur. Itu pun aku tak adalah fokus 100% pasal apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus, tapi lebih fokus pada apa reaksi non-Muslim bila kata dorang dengar pandangan Ustaz Azhar Idrus tu, yang mana ada sebahagian daripada dorang ni memperlekehkan pasal hukum agama. Macam aku cakap sebelum ni, aku menghormati pandangan Ustaz Azhar Idrus dan aku rasa kita semua pun patut buat benda yang sama, dan aku tak ada dalam posisi yang boleh menyangkal apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus. Dan aku ada selitkan juga pandangan dari bekas mufti wilayah iaitu Dr. Zul, yang mana Dr. Zul kata tak ada masalah kalau kata kita jadikan teddy bear itu sebagai bantal peluk asalkan kita tak memuja ataupun kita mengagungkan bantal peluk pula apa teddy bear tu, tapi kalau boleh elak kita elakkan. Baru-baru ni Mufti Perlis Dr. Mazhar ada menjawab persoalan yang sama, dan jawapan yang diberikan oleh Dr. Mazhar ni agak lengkap juga, jadinya aku kongsikan dengan korang. Tuan-tuan nak kena ada pandangan, nak kena ada gambaran terhadap hukum, dasar hukum di dalam perkara-perkara muamalah dalam agama. Islam ini di dalam perkara ibadat mahdah, ibadah yang ada kifiat dia strict. You tak boleh amal melainkan adanya dalil. You tak boleh buat reka semayang sendiri, tambah rakaat semayang, tambah amal. Yang ni tak. Yang ni dia setting ni telah Allah buat turun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang tambah dalam urusan ini apa yang bukan dari agama ni, dia ditolak. Itu ibadah. Tapi dalam soal muamalah, soal kehidupan, agama sifatnya luas. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada setiap benda itu dibolehkan. Sehingga ada dalil yang kata tak boleh. Makan, semua boleh. Sehingga ada dalil yang kata tak boleh. Oh, khinzir, Allah tak bagi, tak boleh. Benda-benda yang disebut, yang dilarang, mayat, bangkai, semua ni tak boleh. Minuman, semua boleh. Ayak nera, boleh. Arak, memabukkan tak boleh. Bukan kata semua tak boleh, kena cari dalil. Kenapa kau makan burung puyuh? Apa dalil makan burung puyuh? Apa dalil kau nak kata tak boleh makan burung puyuh? Dia kena macam tu. Islam benda ni dia luas. Seseorang yang kata tak boleh, dia mesti mendatangkan dalil. Permainan asalnya boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan tak boleh. Islam dia tak mau patung ni, apa-apa saja yang membesarkan patung. Tetapi nampaknya ada pengecualian kepada patung-patung yang dibuat untuk permainan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dia pernah bermain dengan patung dengan kawan-kawan dia, dan Nabi SAW melihat. Di dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Nabi lama qadima min ghazwatit Tabuk. Bila Nabi pulang daripada perang Tabuk, Nabi balik rumah, Nabi tengok di rumah baginda SAW, Aisyah ni dia ada himpunan permainan dia. Aisyah ni isteri Nabi, dia muda. Tapi masa balik perang Tabuk tu, Aisyah dah bukan budak-budak dah. Aisyah dah baligh. Tapi dia ada permainan dengan dia. Perang Khaybar pun Aisyah dah lebih kurang 14 tahun. Itu kalau kita nak kira baligh umur. Wanita baligh tak semesti 14 tahun, 15 tahun. Mungkin baligh sebelum itu lagi. Bila haid dia baligh. Jadi Nabi tengok ada permainan Aisyah. Ada sejumlah permainan. Dan Nabi tengok kuda ada 2 sayap. Bila Nabi tanya Aisyah ni apa dia? Aisyah kata mainan dia. Nabi kata ma hadzal ladzi wasṭahun. Apa yang di tengah tu? Faras. Aisyah kata kuda. Apa yang ada atas kuda tu? 2 sayap. Nabi kata fars lahu janahan. Kuda pun ada 2 sayap. Nabi kata. Dia kata ama alimta anna li Sulaiman khailan la ajnihah. Kau tak tahu kau Nabi Sulaiman ada kuda, bagi dia itu banyak sayap. Dia kata fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa sehingga Aisyah kata aku nampak gaham Nabi. Hadis ni menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama kata Aisyah ketika itu dibenarkan kerana dia masih belum baligh. Al-Khattabi antaranya yang kata kerana Aisyah belum baligh. Dengan itu maka mainan kanak-kanak ni boleh main, kuda ke binatang ke apa boleh main, dengan syarat belum baligh. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia membahaskan hadis ni, dia kata nak kata belum baligh tu, nak putus belum baligh itu susah juga tu. Sebab kata dia, masa perang Khaybar pun umur Aisyah dah 13, 14. Ini perang Tabuk. Itu kalau nak ukur baligh dengan umur. Jadi pada logiknya Aisyah telah pun baligh. Kalau Aisyah telah baligh, dia masih bermain dengan permainan yang bersifat binatang, dibenarkan. Maka lelaki ataupun wanita yang baligh boleh bermain dengan benda-benda yang bersifat permainan ni sekalipun selepas baligh. Dengan syarat
benda tu bukan diagungkan, tapi untuk dijadikan permainan. Tapi apa kejadah sampai ketua duk main mainan tu satu cerita lain lah. Adakah boleh ataupun tidak hukumnya kalau satu orang tu dia minat satu benda, katakanlah teddy bear ni nampak leceh sangat kot. Dia ni ada buaya, bantai tidur buaya. Dia nak tidur, dia naik atas buaya dia tu. Dia lelaki baru nampak gagah sikit. Adakah haram kerana dia ada bantai tidur buaya yang dia duk peluk, duk ni. Dia tak menyembah buaya tu, tak mengagung kerana dia pijak, dia tendang ke bawah. Adakah boleh? Hukumnya boleh. Jadi adakah teddy bear ni boleh ataupun tak? Majoriti para ulama membolehkan. Di dalam mazhab Syafi'i ada qaul yang menghadkan untuk yang baligh. Tapi kalau wanita tu dia tidur dengan teddy bear, itulah yang aliak basi dia, tentulah dia tendang pi, tak ada lah bangun-bangun. Masya Allah tu dia. Tak ada. Ini termasuk di dalam permainan. So kiranya sekarang ni memang macam mana yang pernah aku belajar sebelum ni, yang pernah aku dengar daripada pandangan ustaz-ustaz, hukum asas untuk semua benda ialah harus. Ini tak termasuk bab ibadat lah, sebab dekat bab ibadat hukum asas ialah haram. Yang itu memang kita kena rujuk 100% dekat Quran dan juga hadis. Tapi berlainan pula kalau kata contohlah makanan ke, pakaian ke, yang itu dibolehkan selagi tak ada dalil yang mengatakan tak boleh. Satu contoh bantal peluk yang memang confirm haram kalau kata korang beli ialah yang ini. Sebabnya benda ni boleh membawa ke lain. Tak kisahlah kalau kata korang pergi tanya dekat Ustaz Zaidros ke, Wak Ima, even korang pergi tanya dekat Mufti Meng pun, silap korang kena baling selipar dengan diorang. Dia gini, Islam memang sangat tegas dalam bab akidah dan juga bab ibadah. Tapi Islam tetap bagi kelonggaran pada kita untuk meneruskan kehidupan seharian kita asalkan apa yang kita buat tu tak bertentangan ataupun menimbulkan keraguan bukan sahaja pada diri kita tapi yang paling penting pada agama kita. So aku harap pandangan ataupun perkongsian kali ini bermanfaat untuk korang, dan setiap perkongsian tak kisahlah sama ada dari Ustaz Zaid Idrus, Dr. Zul ataupun even Dr. Mazhar sekalipun, setiap daripada mereka ada penjelasan masing-masing, dan ketiga-tiga ni sebenarnya agak selari sebab ketiga-tiganya tanya soalan yang sama tapi dengan cara yang berbeza. Engkau dah besar, yang kau nak peluk teddy bear tu dah kenapa? Dan air kata pepantun, dari minum air bandung, baik minum air kopi. Dari peluk anak patung, baik peluk bini sendiri. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.